Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian? Hari ini insya-Allah Ustazah akan menerangkan tentang pengenalan berkaitan dengan pendidikan Islam tingkatan 4. Anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian, apa yang akan kita pelajari sepanjang tahun 2021 untuk tingkatan 4 ini ialah sebelum tu kita kena ketahui apa objektif Ustazah hari ini adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak bahagian tajuk dan bahagian dan tajuk-tajuk yang akan kita pelajari sepanjang tahun. Seterusnya Ustazah akan memperkenalkan tentang format atau bentuk soalan pentaksiran bagi kertas pendidikan Islam yang terkini. Kita lihat tajuk yang akan kita pelajari sebagaimana yang biasa. Mula-mula mestilah kita akan pelajari bidang Al-Quran, ayat hafazan. Apa agaknya ayat hafazan yang akan kita pelajari tahun ini? Itu dia surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Perlu hafal. Seterusnya Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 120 dibahagi dua kan di sini. Bermula 101 hingga 106. Hafal terlebih dahulu, kemudian akan disambung 107 hingga 110. Anak-anak sekalian, jika tingkatan 3 kita hafal 10 yang terawal, sekarang kita hafal untuk 10 yang terakhir pula. Itu bahagian ayat hafazan. Lihat pula bidang tajwid. Dalam bahagian tajwid, kita akan pelajari tentang mad silah. Ada dua, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Mad silah pendek, mad silah panjang. Yang kedua, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal. Seterusnya anak-anak, kita tengok lagi tentang mad lazim lagi. Mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim yang seterusnya yang akan kita pelajari adalah bahagian tadi. Seterusnya qalqalah. Qalqalah terbagi 3. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Bagi yang pernah mempelajari masa sekolah rendah, dia tak begitu pelik lah. Tapi tidak mengapa. Yang belum mempelajarinya, kita akan pelajari sama-sama tahun ini insya-Allah. Seterusnya dalam bidang tilawah ayat kefahaman, yang mana kita akan kaji apa yang terkandung dalam ayat ini. Sebelum itu, sebagaimana biasa, ayat-ayat tilawah ini perlu kita baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Ayat yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 188, yang mana tajuk dia adalah berkaitan dengan larangan rasuah. Selain kena baca dengan betul, lancar dan bertajwid, kita kena tahu apa yang diceritakan, kan kita kupas apa yang terkandung dalam ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat surah Ali Imran 137 139, memahami sunnatullah. Sama juga, baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Seterusnya kita akan kupas apa yang dikaitkan ataupun apa yang dimaksudkan dengan sunnatullah. Yang ketiga, surah Al-An'am ayat 70
larangan mempersendakan agama. Okey, larangan mempersendakan agama. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, dakwah pemacu kemajuan, surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah bacakan. Okey, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Okey, itu dia. Kita pergi pula pada bidang hadis. Okey, sebagaimana tahun-tahun tingkatan 1, 2, 3. Okey, kita belajar hadis. Tingkatan 4 pun hadis. Okey, hadis yang pertama bertajuk hindari dosa-dosa besar. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa-dosa besar. Okey, kita akan pelajari apa agaknya 7 dosa besar itu dalam hadis yang pertama. Kita lihat hadis yang kedua. Okey, kemuliaan berdikari. Okey, kemuliaan berdikari. Okey, hadis juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kita pergi bidang akidah pula anak-anak. Al-Muntaqim dengan Al-Jabbar, 2 nama Allah. Allah Maha Pembalas dan Allah Maha Perkasa. Sebagaimana kita belajar juga tingkatan 3 hari itu. Al-Ghani dengan Ar-Razzaq kan. Okey, tapi tingkatan 4 kita akan belajar Al-Muntaqim dengan Al-Jabbar. Seterusnya anak-anak, kita akan mempelajari tajuk perkara yang membatalkan iman, sama ada dari sudut menyenaraikan apa perkara tersebut, kesan berlakunya sekiranya melakukan perkara yang membatalkan iman, syarat-syarat yang menyebabkan iman terbatal dan cara untuk kita menjauhi perkara-perkara tersebut. Itu tajuk yang kedua. Tajuk yang ketiga adalah menghindari ajaran sesat. Kita akan lihat apa maksud ajaran sesat tersebut, ciri-cirinya bagaimana, kesan melakukan ajaran sesat, seterusnya cara menjauhi ajaran sesat tersebut. Seterusnya anak-anak, kita pergi pula pada bahagian fiqh. Okey, pada bahagian fiqh kita akan belajar haji dan umrah. Okey, maksud haji, hukum, dalil, syarat wajibnya apa, rukunnya apa, perkara wajibnya, amalan sunat. Kita akan bandingkan haji dengan umrah, apa bezanya. Kita akan lihat jenis haji ada berapa, cara melaksanakan bagaimana, bila masanya dan apa hikmah kita menunaikan haji dan umrah. Kita akan sama-sama lihat nanti. Okey, seterusnya anak-anak, sembelihan. Okey, sembelihan kita akan lihat juga dari segi maknanya, okey, dari segi hukum, okey, seterusnya dalil, rukun, syarat-syarat, okey, hikmah sembelihan dari sudut syarak dan juga sains. Seterusnya anak-anak, kurban dan akikah. Okey, ada 2 unit di sini. Kita akan lihat dari segi maksud, sama juga maksud, hukum, dalil, binatang apa, syaratnya bagaimana, daging kurban dibahagikan kepada siapa. Okey, kita akan lihat. Sebagaimana kurban, begitu juga akikah. Okey, nak tahu akikah tu apa, syaratnya apa, okey, pembahagian dagingnya bagaimana, semua akan kita pelajari. Anak-anak, seterusnya dalam bidang fiqh ini kita akan pelajari konsep muamalah Islam. Okey, muamalah, pensyariatan dia macam mana, apa unsur yang diharamkan, okey, apa kepentingan, apa syarat-syarat, semuanya akan kita pelajari. Okey, jenis akadnya dalam muamalah Islam apa dia. Okey, kita akan pelajari. Mungkin anak-anak tertanya-tanya apa agaknya yang dimaksudkan dengan muamalah Islam. Okey, yang mana dah ada buku teks, boleh sambil-sambil baca terlebih dahulu. Okey, sementara sampai waktu untuk kita mempelajari tajuk ini. Anak-anak yang dikasihi, 2 solat yang akan kita pelajari
kita ketahui kaifiatnya, maksudnya. Okey, apa dia? Solat sunat duha dan solat sunat gerhana. Okey, solat sunat duha dan solat sunat gerhana bagi yang pernah melaksanakannya tidak apa, sekadar untuk kita mengulangi dan memperingatkan diri. Okey, apa yang dikatakan solat sunat duha dan solat sunat gerhana. Kita pergi anak-anak kepada bidang sirah. Okey, bidang sirah ini kita akan lihat kalau anak-anak lihat dalam buku ataupun buku teks digital. Okey, tiga kerajaan besar dalam sejarah Islam ni akan kita pelajari adalah kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Kita akan kenali satu persatu berkaitan dengan kerajaan ini. Okey, bagaimana era pemerintahan mereka, apa ciri kepimpinan, siapa khalifah yang memimpin pada kerajaan-kerajaan tersebut, pencapaian mereka bagaimana dan apa iktibar yang boleh kita ambil di sebalik kerajaan-kerajaan yang terbentuk ini. Seterusnya anak-anak, sekiranya kita belajar sirah, okey, memang sepatutnya kita kenali siapa pula tokoh yang terlibat ataupun tokoh yang cemerlang dalam sejarah Islam. 4 tokoh yang akan kita pelajari dari segi riwayat hidup, sumbangan, iktibar dan sebagainya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang akhlak pula anak-anak, okey, ada 5 tajuk, iaitu bersikap benar, menjauhkan kemunafikan, konsep khauf dan roja, adab terhadap orang sakit dan juga adab terhadap orang kurang upaya, serta konsep wasatiyah ataupun kesederhanaan. Itu tajuk-tajuk yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini dalam buku pendidikan Islam tingkatan 4. Sekarang Ustazah nak pergi kepada format baru SPM Pendidikan Islam. Okay, mungkin ada yang kata, Ustazah saya belum SPM lagi. Tidak mengapa, kerana tingkatan 4 juga kita akan follow format. Okay, semasa peperiksaan kita akan follow format yang diberi. Okay, baik anak-anak. Ustazah terus pada slide Ustazah. Okay, ada 2 sebenarnya kertas peperiksaan. Okay, ada 2 kertas peperiksaan di sini. Yang pertama kertas 1. Okay, kertas 1 iaitu ujian bertulis yang mana akan diberi kepada anak-anak 5 soalan. Okay, yang membawa 100 markah. Okay, tetapi wajarannya adalah 80% sahaja. Okay, ke-5 soalan ini wajib dijawab. Okay, soalan yang akan ditanya adalah dalam bentuk respon terhad, respon terbuka dan berstruktur. Tidak ada lagi soalan objektif sebagaimana kertas pendidikan Islam yang terdahulu ataupun kertas PT3 anak-anak tahun lepas. Okey, cakupan soalan adalah merangkumi soalan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Masa menjawab adalah 2 jam 30 minit. Bila tarikh dan masanya ialah masa yang dijadualkan oleh lembaga peperiksaan. Okey, faham anak-anak ya? Okey, manakala kertas yang kedua adalah UTQH singkatannya, iaitu ujian tilawah. Okey, tilawah Quran hafazan. Okey, tilawah hafazan Quran dan juga hadis. Okey, tilawah, hafazan dan juga hadis. Okey, juga 100 markah tetapi wajaran dia adalah 20%, yang mana 80% tadi kertas 1, 20% kertas 2. Okey, untuk kertas 2 ini akan ditaksir oleh guru-guru subjek pendidikan Islam anak-anak masing-masing. Tilawah iaitu membaca ayat-ayat Quran 50 markah, baca betul, lancar dan bertajwid. Hafazan yang tadi Ustazah dah terangkan, tingkatan 4 ada 2 ayat hafazan. Hafallah dari sekarang walaupun anak-anak masih tingkatan 4, kerana itulah antaranya yang akan masuk dalam peperiksaan SPM anak-anak tahun hadapan. 30 markah anak-anak.
Hadis 2 yang kita pelajari tadi, okey, juga perlu anak-anak ambil berat. 20 markah di situ ditanya, boleh jadi tentang bacaan matan hadis, isi kandungan hadis, iktibar daripada hadis tersebut. Masa untuk ujian bagi kertas 2 ini adalah April hingga Jun. Okey, dalam masa ataupun semasa anak-anak berada di tingkatan 5. Jadi Ustazah rasa untuk anak-anak yang tingkatan 4 sekarang ini dah boleh mula menyiapkan diri untuk hafazan hadis juga tilawah bagi tingkatan 4. Okey, juga untuk tajuk-tajuk yang kita kenali tadi, yang kita pelajari tadi, okey, supaya nanti tingkatan 5 kita hanya fokus untuk pendidikan Islam tingkatan 5 sahaja, kerana yang tingkatan 4 telah sedia ada di dalam minda masing-masing. Okey, demikian dahulu perkongsian kecil Ustazah tentang format baru SPM. Okey, dan juga tajuk-tajuk yang ada yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Mudah-mudahan perkongsian Ustazah ini memberi manfaat pada anak-anak di luar sana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.